Baik, jom kita sambung kepada aspek kita yang kedua pula, Dahlia. Aspek kedua kita akan disambung bacaannya oleh Cik Nur Malisa binti Muhammad Yadi. Silakan Cik Nur Malisa. Cik Nur Malisa dah sedia ya? Ya, saya dah sedia. Alright, okey. Okey, baik. Alright, dengar. Okey, silakan. Aspek kedua, salah satu daripada hikmah yang banyak pada puasa bulan Ramadan yang berkat ini adalah yang berhubung dengan kesyukuran terhadap nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Sebagaimana yang telah dinyatakan dalam kalimah pertama, makanan yang dibawa oleh khadam dari dapur sultan pasti ada harganya. Adalah selalu dungu kalau kita menyangka bahawa makanan yang bernilai itu murah dan tidak berharga. Adalah selalu bodoh kalau kita tidak mengenali orang yang memberikan nikmat tersebut. Makanan dan nikmat yang tidak terhitung banyaknya itu juga pasti ada harganya. Sudah pasti Allah Subhanahu Wa Taala meminta bayarannya, iaitu melalui pernyataan syukur kepadanya kerana zahir membawa sesuatu makanan. Kerana zahir yang membawa nikmat tersebut dan pemilik zahirnya hanyalah umpama khadam yang membawa sesuatu makanan. Kita memberikan bayaran tertentu dan terhutang budi kepada mereka. Kita terus menerus memuji dan memuliakan mereka. Bahkan kita menghormati mereka dan berterima kasih lebih daripada sepatutnya. Sedangkan Al-Mun'im Al-Hakikilah yang sepatutnya berhak menerima pujian dan ucapan syukur itu. Demikianlah rasa syukur dapat diwujudkan dengan mengetahui bahawa nikmat-nikmat tersebut adalah datang daripadanya secara terus. Lantas menghargai nilai nikmat-nikmat itu dan berasa amat memerlukan terhadap nikmat-nikmat tersebut. Oleh itu, puasa pada bulan Ramadan yang dimuliakan ini merupakan satu kunci kesyukuran yang sebenar, tulus, agung dan menyeluruh. Hal ini demikian kerana kebanyakan manusia tidak menyedari nilai nikmat yang banyak ini disebabkan mereka tidak pernah merasai betapa pelik azabnya rasa lapar yang sebenar. Hanya orang yang berada dalam kesempitan yang dapat merasainya. Pada bulan-bulan yang lain, orang yang sentiasa kenyang tidak dapat menghargai nilai nikmat yang banyak. Ini kerana mereka tidak pernah berasa kepelitan lapar yang sebenar. Sebagai contoh, nikmat yang tersembunyi dalam sepotong roti kering. Lebih-lebih lagi bagi mereka yang kaya raya. Hanya orang mukmin yang dapat merasainya ketika mereka berbuka puasa akan nilai keping roti kering ini. Hal ini membuktikan betapa berharga dan bernilainya nikmat itu melalui deria rasanya. Oleh itu, pada bulan Ramadan, orang yang berpuasa bermula daripada sultan hinggalah kepada orang yang paling miskin bersama-sama akan mengucapkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini demikian kerana mereka sedar betapa besar dan bernilainya nikmat itu. Mereka yang menahan diri daripada menjamah makanan pada siang hari akan menyedari bahawa ia adalah nikmat yang hakiki. Lantaran itu, mereka akan membisikkan kepada diri mereka, nikmat-nikmat ini bukanlah milikku. Aku tidak boleh memakannya sesuka hati kerana ia adalah milik dan kepunyaan daripada seseorang. Jadi sekarang aku sedang menunggu arahannya. Dengan cara tersebut, dia dapat memahami nikmat itu sebagai nikmat yang hakiki lantas mensyukurinya secara maknawi. Kerana itulah puasa telah menjadi kunci kesyukuran dari pelbagai sudut. Sesungguhnya kesyukuran merupakan tugas hakiki setiap insan. Terima kasih. Terima kasih Cik Nur Malisa di atas bacaannya aspek kedua tadi. Mari kita sambung ulasannya Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jika aspek pertama maknanya penumpuannya adalah pada kefahaman rububiyah, maka aspek kedua ni fokusnya adalah pada bicara syukur. Jadi di antara tanda segera
kita ini berada dalam kesedaran rububiyah itu dengan makna yang saya nyatakan tadi adalah kita bersyukur. Jadi bila bersyukur ini, ia menyatakan hubungan langsung kita sebagai hamba yang amat berhajat kepada Allah dengan Allah Ta'ala yang sebagai Al-Mun'im Al-Haqiqi. Tu bukan dekat slide lepas ni. Okay, Al-Mun'im Al-Haqiqi. Okay, Allah Ta'ala tu sebagai pemberi nikmat yang hakikat, yang sebenarnya. Gitu. Itulah hubungan langsung antara kita sebagai hamba dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila begitu keadaannya, dianalogikan bahawa kita ini sentiasa berharap kepada Allah dan Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita apa yang kita harapkan. Lantaran itu kita kena sedar bahawa apa yang Allah berikan itu bukannya tidak berharga, bahkan harganya tinggi. Okay, dan maknanya sehingga bangkit rasa terhutang budi kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rasa keterhutangan budi itu membuatkan kita akan lebih binding, akan lebih maknanya engage, akan lebih terikat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada kedudukan yang sewajarnya, iaitu Allah sebagai Rabb, kita sebagai hamba. Okay. Dan bila kita memahami tentang bila kita berlapar, kita perlu kepada maknanya berpuasa. Perasaan berlapar itu sendiri maknanya membuatkan kita merasai betapa kita ini tidak boleh untuk maknanya hidup tanpa naungan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kemudian bila mana Allah memberikan kita hidangannya alam buana ini sehingga kita berasa kenyang, maka kita merasai bersyukur, maka semuanya itu sebenarnya membuatkan kita ini semakin lama semakin tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan dengan semakin tunduk kita kepada Allah, semakin kita berasa nikmat menjadi hambanya. Dan itulah di antara rahsia dalam ibadah berpuasa yang padanya ada latihan untuk kita mencapai hakikat kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Soal keterhutangan kita dengan Allah Ta'ala itu juga turut dinyatakan oleh Prof. Nakir Al-Atas bahawa maknanya kita ini sentiasa terhutang dengan Allah. Dan kita membayar hutang kepada Allah juga dengan perkara yang miliknya Allah. Dan kita juga milik Allah. Jadi falsafah keberhutangan ini, okay, itu amat sinonim dengan kalimah ad-din itu sendiri yang ada konotasi makna keberhutangan. Jadi dalam puasa kita akan lebih memaknai perkara ini. Begitu. Jadi bila orang itu bersyukur ataupun bila kita semua bersyukur, sebenarnya kesyukuran itu lebih menyerlahkan ketundukan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya rasa ringkas saja untuk untuk aspek yang kedua ini, iaitu berkenaan dengan syukur, dan saya pasti Prof Adam akan ada penambahan yang lebih bermakna untuk kita semua. Silakan Prof. Astagfirullahalazim. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz sekali lagi. Waalaikumsalam, Prof. Dalam aspek yang pertama biasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut min haitsu la yahtasib, bagi banyak biasanya nikmat kepada manusia. So sekarang dengan aspek ini, aspek kedua, dan minta kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana kita bersyukur? Bila kita rasa biasanya nilaikan yang itu, nikmat-nikmat itu. Macam mana kita nilai itu? Bila jadi kita lapar, baru kita nilai nikmat itu dengan sempurna. Ini biasanya kesyukuran pada waktu berpuasa. Okey. Memang ringkas, memang ini sahaja. Boleh ceritakan panjang, tapi tak perlu. Saya ingat, tengok, bila orang hantar hadiah kepada kita, dan kita biasanya cium tangan postman itu, macam mana kita rasa? Tapi kita tak bersyukur atau berterima kasih kepada siapa hantar itu. Sebenarnya semua nikmat datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Yang zahir-zahir sebab itu biasanya seperti postman. Ya. Dengan ini kita memahami kesyukuran, makna kesyukuran melalui puasa. Okey. Okey, baik. Ya. Alright, terima Kalau kasih. mungkin saya nak tambah sikit lagi, tapi di luar daripada teks, di luar daripada teks secara lebih umum, kesan langsung daripada menyedari akan rububiyah Allah adalah bersyukur. Okay. Bersyukur itu adalah maknanya dia bersifat serangkai dengan sabar, redha dan tawakal. Jadi 4 seperti ini, sabar, syukur, redha, tawakal, itu serangkai. Jadi kadang-kadang pintunya sabar, dia akan membawa kepada syukur, redha, tawakal. Kadang-kadang pintunya redha, dia akan membawa kepada 3 yang lain. Ini pintu. Cumanya melalui puasa, pintunya adalah syukur. Sebab kita berasa lapar dan kita perlu untuk Allah kenyangkan dengan ikhtiar kita berbuka puasa, makan. Jadi kalau bila tanda benarnya kita dalam kesyukuran, pada masa yang sama akan hidup juga sifat sabar, redha dan tawakal. Dan 4 sifat inilah maknanya 4 serangkai sifat kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dalam kata yang lain, kalau seseorang tu menyebutkan saya bersyukur, bermaksud dalam kesyukurannya itu ada sabar, ada redha, ada tawakal. Kalau saya bertawakal kepada Allah di atas segala perkara yang saya akan hadapi, bermaksud dalam tawakalnya itu ada sifat apa? Sabar, syukur dan redha. Dan ini 4 sifat kehambaan. Gitu. Dan dalam aspek puasa, syukur itu menjadi pintu masuk kepada untuk mendapatkan keempat-empat sifat kehambaan, lantaran setelah kita menyedari akan sifat rububiyatur rahman, sifat ketuhanan Allah yang ar-Rahman itu, maka sehingga kita terbit rasa bersyukur di atas nilai keberhutangan, nilai kebergantungan kita dengan Allah Ta'ala, maka akhirnya maknanya sedikit demi sedikit puasa itu menjadi bimbingan kepada kerohanian kita secara menyeluruh, insya-Allah. Okey. Terima kasih Ustaz, terima kasih Prof di atas ulasannya yang saya fikir jelas juga untuk kita di dalam aspek kedua ni. Ingin saya bacakan ulasan tambahan daripada Tuan Mama Azmi juga ya Prof, Ustaz. Tulis-tulisnya Tuan Mama Azmi, beliau sebutkan, beliau ulaskan bahawa amat besar bezanya berlapar kerana Allah Subhanahu Wa Taala semasa kita berpuasa, kerana dengan berlapar kerana tiada makanan untuk dijamah. Lapar kerana kesempitan hidup sangat jauh bezanya dengan lapar kerana berpuasa, tak sama. Sudah bertahun-tahun kita melakukan ibadah puasa, namun mengapakah puasa itu belum mencapai matlamatnya? Atau ibadah ritual itu tidak memberi kesan ke atas nilai spiritual kita. Jadi buah puasa ialah takwa, iaitu sifat dalam diri seseorang yang menyebabkannya sangat menjaga dan berhati-hati dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Takwa ialah sikap berhati-hati dan mencegah diri daripada melanggar hukum Allah Subhanahu Wa Taala, hasil kesedaran diri yang tinggi terhadap pemerhatian Allah. Orang yang bertakwa mempunyai kemampuan mengawal diri dan tidak tunduk kepada pujukan hawa nafsu dan syaitan. Jadi sesuai dengan apa yang disebut oleh Rasulullah SAW yang bersabda dengan maksud, berapa ramai orang yang berpuasa tetapi hanya mendapat lapar dan dahaga sahaja. Iaitu hadis riwayat Ibnu Majah. Mengapakah puasa kita tidak berkesan? Jadi soalan dah ya, saya fikir tu ya Tuan Azmi. Ini bentuk soalan, ulasan dan juga soalan juga ya, saya fikir. Mengapa puasa kita tidak berkesan? Okey, ada sambungan sikit lagi. Islam mempunyai kaedah terbaik untuk membentuk manusia. Ia dinamakan Sibghatullah, iaitu acuan Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu Allah berfirman dengan bermaksud acuan Allah, dan siapakah yang terbaik acuannya selain Allah. Surah Al-Baqarah ayat 138. Jadi mungkin Ustaz dan Prof ada tambahan ulasan daripada apa yang disampaikan oleh Tuan Azmi kita. Silakan Ustaz. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Ada 2 ayat yang ada tanda soal, pertanyaan tetapi sebenarnya pernyataan.
Tidak ilmu balaghah ada dihuraikan apa seni itu. Tetapi Hmm. mungkin juga ia benar-benar maknanya pertanyaan yang memerlukan kepada jawapan. Dia ada soalan yang sebenarnya pernyataan dan dia ada juga soalan yang memerlukan jawapan. Jadi kita ambil dua-dua makna lah. Okey, jadi semua dalam makna yang kedua bahawa soalan ini mungkin memerlukan jawapan, namun mengapakah puasa itu belum mencapai matlamatnya? Dia begini, kalau kita sembang tentang aspek matlamat kepada ibadah secara menyeluruh sekalipun, matlamat ibadah itu bukan semasa kita masih dalam kehidupan ni. Jadi maknanya kita kata ini maknanya kita berpuasa matlamatnya tak capai lagi. Bukan tak tercapai. Bukannya kenapa tidak masih tak tercapai, sebab dia tak tercapai lagi. Kan kenapa belum mencapai matlamatnya? Yalah sebab kita masih hidup, kita masih dalam proses. Proses lagi kita masih dalam proses, memanglah belum mencapai matlamat. Dan kalau kita sedang dalam hidup, tiba-tiba kita kata setelah saya sudah mencapai matlamat berpuasa, itu tipu daya. Sebab maknanya ujian masih berlangsung. Jadi bila kayu ukur ibadah-ibadah kita ini mencapai matlamatnya, paling-paling pun 7 detik sebelum mati. Allah Ta'ala menyatakan ataupun mentajalikan, maknanya secara eksplisit tampak dalam mata hati kita akan namanya yang agung itu, sehingga maknanya mungkin terzahir dengan cara kita tersenyum, mungkin terzahir dengan cara kita melafazkan Allah di 7 detik yang terakhir itu. Di situ. Jadi maknanya memang itu adalah usaha berpanjangan dan itulah memang kehendak Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi kita sekarang dalam proses mencapai matlamat pengabdian. Dan tidak ada seorang pun boleh mendakwa saya sudah mencapai status pengabdian yang benar, tapi dia masih hidup berbaki. Tak. Selagi mana kita hidup, itu proses untuk mencapai pengabdian kepada Allah. Itu dalam aspek technicality salik kerohanian dalam institusi tarikah dan tasawuf. Begitu. Jadi kita kena faham bila kita pandang mana-mana manusia, hatta diri kita sendiri pun, maknanya kita kena faham kita dalam proses. Kita jangan target kita mencapai matlamat semasa dalam hidup. Matlamat itu di hujung nyawa kita. Begitu, di hujung nyawa kita itu. Maka kita tak tahu. Sampai ke akhirat baru kita tahu. Sebab itulah jangan putus asa. Sebanyak mana pun dosa kita tergelincir, kita masih dalam proses. Kita nak masak tom yum, tak jadi-jadi. Kita masaklah sampai jadi tom yum selagi mana kita diberi izin untuk masak. Ibaratnya macam itulah. Kita fokuslah menjadi hamba kepada Allah selagi mana Allah izinkan untuk kita hidup. Dan akhirnya kita ini diperkirakan mencapai matlamat kehambaan kepada Allah juga dengan rahmat Allah. Bukan dengan apa yang kita usahakan, yang kita tentukan. Adapun yang kita tentukan itu hanya sempena ikhtiar semata-mata. Okay. Atau ibadah ritual itu tidak memberi kesan ke atas nilai spiritual kita. Maka di sini kena sangka baik kepada Allah. Maka apa saja bentuk mujahadah kita mesti ada ganjaran dari Allah. Sebab apa? Sebab kita umat Nabi SAW. Sekarang ni kita kena faham. Apa saja yang kita buat, contohnya kita mujahadah dengan puasa, mujahadah dengan zikir. Puan Nur Adibah tolong mute. Okey, maknanya kita mujahadah dengan zikir, kita mujahadah dengan membaca kitab Risalah Nur sendiri pun. Kemudian kita dapati tak ada perubahan pun, kita tak ada apa-apa kesan pun, maka jangan faham kita. Sebab apa? Sebab gini, apa saja mujahadah kita walaupun sedikit, mesti ada kesan baik dalam kerohanian kita. Sebab apa? Sebab kita ini berstatus umat Nabi Muhammad SAW. Itu cut and clear kunci mati dalam benak rohani kita. Supaya apa? Tidak timbul makna putus asa dalam mencapai makrifat kepada Allah yang Maha Esa. Begitu. Cuma tinggal lagi kita sedar ataupun tidak kita sedang berubah, itu perkara yang kedua. Yang penting semua perkara yang kita mujahadahkan semuanya ada nilai. Nilai kerohanian kita. Itu. 2. Dan akhirnya yang ada 3 soalan. Mengapakah puasa kita tidak berkesan? Maknanya ini saya kata ada kesan. Ada kesan. Ulama sufi dia bagi pedoman begini. Kalau kamu bermujahadah sebelum umur 40-an, mungkin umur remaja, ayah kita hantar kita ke pondok, ayah kita didik kita dan sebagainya, umur belasan tahun. Kemudian umur 20-an, 30-an tahun kita mungkin tersasar. Umur 40 tahun mesti kita akan kembali ke pangkal jalan. Maknanya apa dia? Kesannya itu tak segera.
kesannya itu bukan seperti mana apa yang kita rencanakan, tapi kesan kepada mujahadah kita itu adalah seperti mana Allah Ta'ala ingin berikan, yang sebetulnya Allah Ta'ala tentukan. Yang penting kita kena pastikan kita sentiasa berselawat kepada baginda Nabi SAW. Sebab apa? Sebab keistimewaan ini hanya diberikan kepada umat Nabi SAW. Saya ulang balik. Dalam mujahadah kita ini, jangan kita faham, jangan kita menyangka bahawa tak ada kesan. Apa saja mujahadah kita, walaupun sebesar zarah, tetap ada kesan di sisi Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab di atas status kita umat Nabi SAW, tetap ada maknanya. Dan kenapa berlaku begini? Supaya kita tak tertipu bahawa kita ini baik hanya dengan usaha kita. Kita ini baik dengan anugerah Allah nak berikan kebaikan kepada kita di atas sebab kita ini umat Nabi SAW. Jadi, asbab yang utama untuk mencapai kesan yang baik dalam mujahadah kita adalah Nabi SAW. Menjadi penyebab kita ini baik dan dibaikkan Allah. Maka dalam kita membaca Risalah An-Nur, dalam kita membuat mujahadah-mujahadah kita yang lain, Nisfu Sya'ban, nanti Ramadan dan sebagainya, itu semua adalah sempena untuk kita menyatakan kesedaran dan menyatakan betapa beruntungnya kita sebagai umat Nabi SAW. Ini respon saya standard, Dr. Nurul ya. Apa saja soalan yang berkaitan dengan tak ada kesan pun, tak dapat pun, tak berubah pun, ini standard. Kita kena faham, maknanya paksi kita umat Nabi SAW, dan kesannya itu seperti mana Allah Ta'ala ingin anugerahkan. Jadi ujian kita bukan mujahadah itu semata-mata, tapi ujian kita adalah, tolong catat, untuk sampai kepada sangka baik kepada Allah. Itu sangka baik, itu ujian. Jadi kalau kita nak kata sekarang ni ke mana hala tuju mujahadah kita ini? Hala tuju kita supaya Allah berikan kita sangka baik. Dengan sangka baik kepada Allah Ta'ala itulah sebenarnya yang akan membuatkan kita ini berubah. Dalam arti kata bukan kita yang berubah, tapi Allah yang mengubah kita kepada perubahan yang lebih baik. Ini seni teknikal dalam bersalik. Ini saya saya ulas dan hurai di luar sedikit daripada teks yang kita baca. Wallahualam. Okey, terima kasih Ustaz dan Prof ya. Bersangka baik sehingga akhirnya mendorong kita untuk juga sampai kepada tahap syukur yang tertinggi pada Allah. Itu point, key point ya Ustaz ya. Prof Hujam ya. Alright, okey baik. Tanpa saya dengarkan Doktor, bolehkah saya tambah sikit je? Boleh. Silakan. Betul lah kena tambah. Saya terlupakan Prof. Minta maaf. Sebenarnya soalan datang itu awal sangat. Mengapakah puasa kita tidak berkesan? Sebenarnya ini ada dengan tahap sempurnaan puasa. Maksudnya nanti dalam aspek ke-7 kita akan baca dan Badiu'uzzaman definisikan biasanya puasa yang paling sempurna. Kalau lah puasa itu sempurna, insyaAllah ada kesan. Tapi nanti kita tengok macam mana itu, apa maksudnya dengan biasanya puasa sempurna itu. Maksudnya bukan sahaja perut kita lapar, dengan proses puasa semua anggota badan kita terlibat dengan kepuasaan itu. InsyaAllah nanti kita baca lagi. Okey, baik. Baik, Prof. Okey, terima kasih Prof.